Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim li bil khair. Amma ba'd. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siri kali ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan potongan daripada ayat yang ke-25 suratul Hadid. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin nasi wa liya'lam Allahu man yansuruhu wa rusulahu وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Sesungguhnya telah kami utuskan rasul-rasul kami dengan keterangan yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka itu kitab dan juga al-mizan, yakni penimbang, agar manusia boleh hidup di atas keadilan. Dan kami turunkan al-hadid, yakni besi, yang ada padanya kekuatan yang keras, agar Allah boleh mengetahui siapa yang menolong agamanya dan para rasulnya pada keadaan ghaib, tidak melihat Tuhan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa ada 3 perkara yang disebutkan sekaligus. Yang pertama Al-Kitab, yang keduanya Al-Mizan, dan yang ketiganya Al-Hadid. Al-Kitab bermakna Al-Quran. Yang keduanya Al-Mizan bermakna ataupun maknanya, maksudnya penimbang. Dan yang ketiganya Al-Hadid bermakna besi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang singkat ini, kita telusuri ayat ini, kita dapati bahawa Allah Taala gabungkan ketiga-tiga elemen ini, ketiga-tiga benda ini dalam ayat berkenaan dengan kami telah memutuskan rasul. Tiba-tiba disebutkan besi, seolah-olah macam tak kena mengena, tuan-tuan. Tetapi apakah yang kita faham daripada maksud yang tersirat pada 3 perkara yang disebutkan sekaligus ini? Pertama, Alkitab. Nak menunjukkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala mengutuskan Rasul di muka bumi ini, tujuannya bukan hanya untuk menjadikan manusia itu terus terbang pergi ke akhirat. Tetapi tujuan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengirimkan rasul kepada mereka adalah untuk menyedarkan mereka bahawa mereka ada tanggungjawab yang besar di muka bumi ini, sebelum mereka nanti akan dibalas di hari akhir. Sebelum kamu sampai ke akhirat, sebelum kamu sampai ke padang mahsyar, kamu kena tahu bahawa kehidupan singkat kamu di muka bumi ini ada kerja yang perlu kamu laksanakan. Ada perkara yang mesti kamu selesaikan. Ada misi besar yang mesti kamu laksanakan. Maka manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di kalangan mereka. Ketika mana hidup di muka bumi ini, dalam usaha untuk melaksanakan misi yang besar itu, mereka dipengaruhi oleh syaitan. Mereka dipengaruhi oleh hawa nafsu. Seperti mana dalam siri yang lepas kita dah sebutkan. Mereka dipengaruhi, dibisik dengan bisikan-bisikan halus syaitan yang ingin menyesatkan mereka. Maka didatangkan Rasul untuk mengembalikan mereka, menyedarkan mereka bahawa mereka ada misi yang perlu mereka selesaikan. Ada tugas besar yang perlu mereka tunaikan. Ada kerja, tanggungjawab yang berat yang perlu mereka pikul sementara mereka hidup di muka bumi ini, sebelum nanti mereka akan dipindahkan ke alam yang lain. Maka dengan kesesatan-kesesatan yang ada ini, ada manusia yang Rasul itu diutuskan kepada mereka hanya membawa potongan-potongan ayat Al-Quran. Lalu mereka ikut dan mereka patuh, mereka beriman. Mereka tunduk mengikut titah perintah apa yang telah dibacakan kepada mereka daripada Alkitab. Ini manusia yang paling mudah. Ibarat macam bahasa kita ataupun biasa yang kita dengar, Abu Bakar As-Siddiq. Tak berat, terus terima je apa yang Nabi SAW bawa. Golongan yang kedua, mereka ini berat sikit.
payah sikit, susah sikit, agak sulit nak dibandingkan dengan golongan yang pertama. Dibawakan Al-Quran, tak cukup. Dibawakan hujah-hujah daripada kalamullah, tidak memadai untuk mereka terus beriman. Maka mereka ini berada pada golongan yang kedua, kata Allah Ta'ala, Al-Mizan. Ada neraca pertimbangan yang dengan pertimbangan itu mereka berfikir dan akhirnya mereka akan ikut dan patuh kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Mizan itu ibaratnya macam mukjizat. Dibelahnya bulan. Oh, hebatnya Muhammad. Aku akan follow Muhammad. Keluarnya air daripada celahan jari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, hebat. Tak ada orang yang boleh buat begini. Maka dengan neraca Al-Mizan tadi ni, dia berfikir, membuat pertimbangan, maka dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat. Al-Mizan supaya manusia menimbang sesuatu perkara berdasarkan akal dia yang Allah Ta'ala kurniakan akal itu untuk berfikir, maka akhirnya dengan Al-Mizan tadi ni, pertimbangan tadi ini menyebabkan dia menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada golongan yang ketiga. Ini paling susah, tuan. Apa dia? Mereka tidak mahu melaksanakan misi yang besar ini, tidak mahu memikul tanggungjawab yang berat ini, melainkan ada satu kekerasan kuasa yang kalau kita nak istilahkan, kalau mungkin tidak berapa tepat takbir ini, tapi saya nak sebutkan juga dengan unsur sedikit keras, iaitu dengan kuasa, dengan kekuatan, barulah mereka mahu menerima tanggungjawab ini, melaksanakan tanggungjawab ini, menerima ajakan dakwah ini. Maka Allah Ta'ala takbirkan, ibaratkan golongan yang ketiga ini, mereka tidak akan menerima kebenaran melainkan dengan kekerasan. Lalu disebutkan wa anzalnal hadid, dan kami turunkan besi, fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Pada besi itu ada unsur yang keras dan juga ia memberikan manfaat kepada manusia. Kita tidak bicara soal sains dan sebagainya, itu bukan topik perbincangan kita pada ayat ini. Itu pada pertemuan yang lain boleh kita kongsikan pada sudut pandang itu. Tapi pada sudut pandang agama yang kita nak bahaskan ini, misi dan tanggungjawab manusia ketika mereka diberikan peluang untuk hidup di muka bumi ini, mereka perlu laksanakan tanggungjawab itu. Tapi kerana keberatan mereka, kerana liatnya mereka untuk menerima tanggungjawab tersebut, maka dipaksakan kepada mereka untuk menerima dakwah itu dengan kekerasan. Diibaratkan kekerasan itu dengan al-hadid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kasihnya, sifat latifnya, sifat lembutnya, sifat sayangnya, Allah Subhanahu wa taala campakkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat berat. Tujuannya, matlamatnya agar manusia melaksanakan tanggungjawab itu di muka bumi dengan pelaksanaan yang sempurna. Inilah tugas kita di muka bumi ini, tuan-tuan. Sementara kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita melaksanakan misi yang besar ini. Ada di kalangan mereka yang boleh terima dengan cara yang mudah. Maka dibacakan beberapa potong Al-Quran, beberapa potong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, mereka terus menerima ajakan dakwah. Golongan yang kedua perlu dihujahkan lebih sedikit, baru mereka akan terima ajakan dakwah ini. Golongan yang ketiga, mereka perlu dengan kekuasaan, perlu dengan power, barulah mereka menerima kebenaran ini. Maka ketiga-tiga elemen ini perlu ada, digabungkan, dan barulah dakwah ini akan berjaya. Barulah pelaksanaan hukum Allah itu tertegak di muka bumi ini. Kalau tidak, manusia akan meremehkannya. Mereka yang tolak akan terus menolak. Mereka yang enggan akan terus enggan. Mereka yang keras kepala akan terus keras kepala. Mereka yang degil akan terus degil. Maka kita kena gabungkan ketiga-tiga ini. Lembutnya, sederhananya, kerasnya, supaya agama ini terlaksana dengan sempurna. Kehendak Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, seperti mana dalam siri lepas kita telah kongsikan ayat ini, tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka mengikut titah perintah aku. Itu akan terlaksana dengan sempurnanya
apabila ketiga-tiga elemen yang disebutkan daripada ayat yang ke-25 surah Al-Hadid tadi digabungkan sekali, barulah ianya berjaya untuk dilaksanakan secara sempurna, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.